Ada warna merah tak? Okey, dah cikgu mula rekod. Hanif, Kai, Afif dengan Syah, cikgu mula terus kan. Okey, jadi cikgu nak masing-masing semangat sikit lah. Bila kita nak belajar ni yang paling penting sebenarnya kita punya mental. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita charge balik kita punya semangat. Kita buka balik kita punya kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas syaratal mustaqim Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi kita akan teruskan dah kepada kelas kita untuk petang ni. Cikgu nak semua orang dalam keadaan sedia untuk belajar. Kita jauh. Kita jauh. Cikgu tak nampak apa yang kamu buat. Tapi kamu nampak apa yang cikgu cuba untuk terangkan. Okey, suara cikgu jelas ke? Cikgu nak dengar sikit suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey, suara cikgu jelas Kalau cikgu ada tersekat ataupun ada apa-apa masalah bagi tahu cikgu. Sebab kadang-kadang internet ni dia tak stabil. Termasuk dekat rumah cikgu, dekat rumah kamu juga. Okey, jadi maksudnya bila ada tak jelas cikgu kena buat sesuatu. Dua benda. Suara dengan skrin. Okey, suara cikgu dah pergi. Sekarang kita pergi kepada skrin. Boleh nampak ke skrin cikgu share dekat depan? Boleh nampak ke? Okey. Ada, okey. Jadi sekarang kita akan refresh balik. Okey, dalam transformasi, ingat tau, dalam transformasi, apa yang ada? Yang pertama, translasi. Translasi, dia kena ada tentang dia punya pergerakan. Pergerakan X dia apa? Pergerakan Y dia apa? Yang kedua, dalam transformasi kita ada pantulan. Pantulan dia kena ada apa? Nanti cikgu ajar. Dan yang ketiga, yang terakhir dalam kamu punya bab, kita kena ada rotasi ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil putaran. Rotation. Okey, jadi dalam putaran apa kena ada, dalam pantulan apa kena ada, relax dulu. Kita relax dulu, kita pergi kepada translasi. Macam mana? Cikgu kan dah ajar dah. Cikgu akan pergi kepada kita punya homework. Jadi cikgu harap kamu dah print dan kamu dah buat. Okey, jadi sebelum cikgu pergi kepada homework, cikgu pergi kepada nota dia. Walaupun cikgu dah pergi banyak kali, cikgu kena tunjuk juga. Dalam translasi, dia punya pergerakan. Pergerakan sahaja berubah. Pergerakan dia ada dua jenis. Yang pertama X, yang kedua Y. Okey, kita pergi kepada X dulu. Kalau untuk X, bila dia ke kanan, maksudnya dia dalam keadaan nilai positif. Kalau dia ke kiri, dia dalam keadaan nilai negatif. Okey. Kalau untuk Y pula. Kalau untuk X, kiri kanan. Kiri kanan. Okey, kalau untuk Y, dia dalam keadaan dua. Yang pertama, kalau dia ke atas, dia positif. Dan kalau dia ke bawah, dia negatif. Jadi ini untuk X dengan Y. Tiada pergerakan yang dalam keadaan serong macam ni. Dia tak ada. Tak ada. Dia bergerak secara sama ada kamu baca X dulu baru Y ataupun kamu baca Y dulu baru X. Okey, itu sahaja tentang translasi. Okey. Jadi kita pergi kepada kita punya homework. Masing-masing boleh tengok kepada homework. Okey, untuk homework di hadapan. Sebelum cikgu masuk kepada kita punya homework, kamu kena faham. Pergerakan yang cikgu masukkan dekat sini, yang cikgu maksudkan dekat sini adalah mesti daripada objek pergi kepada image. Jangan image pergi kepada objek. Dia ibarat apa? Setiap bentuk
setiap bentuk adalah objek, dan setiap image dia adalah bayang-bayang dia. Bayang-bayang. Okey, jadi bayang-bayang ni dekat belah bawah. Okey, maksudnya mana ada perkara ada bayang-bayang tapi tiada objek dia. Tak ada macam tu. Okey, jadi setiap pergerakan mesti objek pergi kepada image. Okey, jadi kita pergi kepada kita punya kelas. Jadi kat sini cikgu nak bergerakkan soalan C. Masing-masing pergi tengok kepada soalan C. Cikgu harap masing-masing dah print. Cikgu harap masing-masing dah print. Sebab memang bab ni perlu kepada print. Sebab kita nak ada benda ni. Okey, jadi kita pergi. Apa yang dimaksudkan dengan translasi? Translasi adalah pergerakan. Apa yang bergerak tu? Masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjukkan 3 soalan. Soalan C, soalan D. Lepas tu kamu cuba buat soalan E. Cikgu nak kamu cuba buat satu soalan. Okey, ini adalah objek. Ini adalah kita punya objek. Nampak ke? Nak tengok, nak dengar suara sikit. Nampak ke? Nampak. Okey, ini adalah kita punya objek. Sekarang ni kita punya translasi, kita nak jawab dia punya translasi, ini adalah dia punya X. Jadi X dia kita tengok, dia positif. Maksudnya bila dia dalam keadaan positif, dia ke kanan. Jadi ambil sahaja mana-mana nombor, mana-mana huruf. Jadi cikgu ambil huruf A. 1, 2, 3. Dia ke kanan. Jadi dia kat sini A apostrophe. Kemudian dah sampai situ, kamu jangan berhenti pula. Kamu kena baca pula dia punya Y. Jadi bila Y dia ke bawah, maksudnya dia negatif. Negatif tu memasukkan dia ke bawah. Jadi bila dah sampai sini yang cikgu buat X ni, dia ke bawah sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi dekat sini dia jatuh dekat A apostrophe. Sama juga dengan bentuk lain. Sama juga dengan bentuk lain. Contoh cikgu pergi kepada bentuk B. Dia bergerak ke kanan 3 kali. Kenapa? Sebab dia dalam keadaan positif. Ambil B. 1, 2, 3. Kemudian dia bergerak ke bawah dalam keadaan negatif. Berapa? 4 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Ini B kita. Nak buat C tu macam mana? Okey, tengok. Jarak A pergi kepada C adalah 2 kotak. Jadi, kamu kiralah 2 kotak. Tak payah nak buat semua. Maksudnya, kalau kita rasa kita boleh kira, kalau kita rasa kita nampak kedudukan dia, terus buat. Jadi, A ni pergi kepada C selang 2 kotak. Jadi, kita selang 2 kotak. 1, 2. Maksudnya, sini adalah kedudukan C, image bagi C. Kemudian, apa yang kita buat? Kita hubungkan A pergi kepada B, B pergi kepada C, A pergi kepada C. Inilah kita punya image. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Tak dengar. Boleh faham ke soalan C? Boleh. Okey, Haziq je. Mana yang lain? Boleh faham ke soalan C? Boleh. Okey, habis soalan C. Yang ni kena, bila ada translasi ni kena skor. Okey, tak faham lah cikgu, tak apa. Cikgu akan tunjuk pula untuk soalan D. Fokus sebab selepas ni kamu nak buat soalan E. Okey, jadi sekarang ini adalah soalan D. Soalan D. Okey, sekarang kita punya X. X kita dekat atas. X kita negatif. Bila negatif maksudnya dia ke kiri. Kiri berapa kotak? Kiri dalam keadaan 1 kotak. Jadi ambillah satu, mana-mana huruf. Kalau cikgu mula dengan A tak ada masalah. 1 ni undur ke belakang 1 kotak. Maksudnya kita bawa dia ke kiri. Kemudian 5. 5 ni untuk ke atas. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan positif. Sekarang kita bawa dia ke atas. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Jadi dekat situlah jatuh image bagi A. Habis dekat situ.
Kemudian, kemudian cikgu pergi pula kepada ini A ni. Cikgu nak bawa satu je. Cikgu nak bawa satu je. Boleh ke cikgu bawa satu? Boleh. Selagi kamu faham daripada A dia ke B adalah selang sebanyak 2 kotak. 1 kotak, 2 kotak. Jadi selanglah 2 kotak, 1 kotak. Cikgu selang 2 kotak. 1 kotak, 2 kotak. Jadi ini B kita. Untuk D, A tu ke bawah sebanyak 2 kotak. Ambil A ke bawah sebanyak 2 kotak. Jadi kita dapat image D. Untuk C, antara D yang kita dapat, kita boleh selang sebanyak 3 kotak. Dia ada 3 kotak. Jadi kita selang sebanyak 3 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Dia jatuh dekat sini. Sini image C. Jadi bukan bermaksud kamu kena buat semua ikut translasi tu. Selagi kamu rasa kamu boleh dah nampak bentuk dia, nampak dah bentuk image dia macam mana, kamu boleh sahaja terus buat. Ini adalah dia punya image. Ini adalah dia punya objek. Jelas ke soalan D? Boleh faham ke semua? Jelas. Durani boleh faham ke soalan D yang cikgu tunjuk dekat depan? Faham, cikgu. Faham. Okey. Jadi masing-masing kita pergi kepada soalan E. Jadi masing-masing cuba selesaikan soalan E. Ini nama dia soalan E, kamu punya homework. Cuba buat. Ini adalah objek. Ini adalah objek dia. Sekarang cikgu nak kamu cari kedudukan image. Lepas tu hantar dekat WhatsApp cikgu. Cuba buat. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Tak ada masalah. Pandai. Okey, cuba buat kan. Cikgu bagi lagi 2 minit. 2 minit je nak buat soalan E. Okey, buat. Afif dah dapat Afif E. Dapat. Okey, siap. Okey, bagus. Kena bawa dia punya bentuk Bawa dia punya bentuk. Kalau dia cakap bentuk, kita kena gerakkan dia punya bentuk. Okey, An Alisara dapat tak An Alisara? Dapat. Okey, jadi okey dah hantar dah dekat cikgu. Okey, bagus, pandai. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Acik, panggil cikgu Acik.
Okey, 1 minit lagi cikgu bagi peluang dekat kamu cuba buat. Kena cuba buat. Gerakkan semua tau. Jangan apa Hanif dapat tak cara nak buat soalan E ni? Ni flat ni. Okey, jadi untuk soalan E habis dah masa. Okey, cikgu tunjuk dekat depan. Penjelasan dia sama sahaja macam yang cikgu jelaskan. Okey, bagus. Penjelasan dia sama sahaja macam yang cikgu jelaskan tadi. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, 5-0. Yang dekat atas ni maklumat untuk X. Jadi bila cikgu cakap X, bila dia positif maksudnya dia ke kanan. Jadi itu untuk X. Kemudian kita tengok pula untuk Y. Untuk Y, dia dalam keadaan bukan positif, bukan negatif. Dia kosong. Apa maksud kosong? Maksud kosong maksudnya dia tiada pergerakan. Dia tiada pergerakan. Maksudnya apa? Dia tak bergerak ke atas dan dia tak bergerak ke bawah. Kalau dia bergerak ke atas, nilai dia positif. Kalau dia bergerak ke bawah, nilai dia negatif. Sekarang bila nilai dia kosong, maksudnya tiada pergerakan. Okey, jadi kosong dekat Y. Jadi maksudnya apa? Kita gerakkan sahaja dia punya X. X dia adalah positif 5. Positif maksudnya ke kanan. Ke kanan berapa kotak? Dia tunjuk 5. Maksudnya kita buat 5 kotak. Okey, daripada A. Tengok dekat A. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah image A. Okey. Bila soalan bagi kamu bentuk, kamu kena gerakkan bentuk juga. Cuma cara nak gerakkan bentuk, kamu kena ambil bucu ke bucu. Jadi dekat sini cikgu tunjuk dulu bucu A. Okey, habis bucu A, cikgu pergi kepada bucu B. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dekat sini untuk image B. Sama juga dengan D. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah image D. Akhir sekali image C. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jatuh dia. Okey, jadi bila kamu dah gerakkan bucu A, B, C, D, ambil pembaris, gariskan kepada semua bucu. A pergi kepada B, A pergi kepada D, B pergi kepada C, D pergi kepada C. Ini adalah jawapan untuk image. Ingat, kalau dia bagi bentuk, pastikan jangan bawa A saja. Kamu kena bawa semuanya. Jelas ke soalan E cikgu terang semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, nak dengar suara. Okey, bagus. Habis soalan E Okey, jadi kita pergi kepada translasi. Okey, yang ni cikgu dah buat. Cikgu akan pergi kepada soalan B. Okey, yang tu A cikgu dah buat kelas lepas. Okey, soalan B. Masing-masing kena faham. Bila cikgu cakap, tengok formula. Bila cikgu cakap objek pergi kepada image, dia melalui satu proses translasi. Apa dia punya yang kamu kena faham? Okey, tengok dekat depan, objek tambah dengan translasi sama dengan dia punya image. Apa ni cikgu tak faham? Okey, tengok pergi kepada soalan B. Cikgu akan tunjukkan soalan B, kamu akan buat soalan C. Kalau tak print tak apa, kamu bagi tahu cikgu apa koordinat dia punya image.
Okey, jadi kita pergi kepada soalan B. Kita pergi kepada soalan B. Apa formula dia? Okey, sekarang key dekat sini adalah dia punya objek. Jadi, cikgu dapat ini sebagai objek. Kemudian, kemudian ini adalah dia punya translasi. K objek dia 70. Bila dia tulis dalam kurungan 70, bermakna dia bagi dalam bentuk koordinat. Bentuk koordinat. Memang soalan transformasi dalam keadaan koordinat. 7 tu apa? Bila cikgu cakap koordinat, 7 tu adalah X. Mana 7? Okey, ini adalah 7. Bawa ke atas. Kemudian Y. Y dia kosong. Mana Y dia kosong? Ini kosong. Bawa ke tepi. Jadi, ini. Jadi, bila kita dah bawa ke tepi, okey. Jadi, dekat sini tempat pertembungan ni adalah di mana koordinat untuk objek. Mengalami satu translasi negatif 2, 6. Negatif 2, 6. Negatif 2 dengan 6, negatif dekat sini bermaksud maklumat untuk X. Negatif ke kiri. Jadi cikgu bawa dia ke kiri 2 kali. 1 kotak, 2 kotak. Selesai untuk X. Kemudian untuk Y. 6. 6 tu positif, bermakna itu adalah maklumat untuk Y. Jadi maklumat Y datang dalam keadaan positif. Positif bermaksud ke atas. Ke atas berapa kali? Dia ada tunjuk 6. Jadi kita ke ataskan 6 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Jadi dekat sinilah jatuh dia punya image. Koordinat untuk image. Apa koordinat untuk image ni? Okey, koordinat untuk image kita baca dia punya X dulu. Okey, cikgu unjurkan dia ke bawah. Tengok betul-betul. Cikgu unjurkan dia ke bawah. Pergi kepada dia punya X. Cikgu dapat dia 5. Maksudnya nilai X dia adalah 5. Koma. Kita pergi pula kepada Y dia. Y dia dekat sini jatuh dekat nombor 6. Jadi Y dia adalah 6. Ini adalah koordinat image. Jelas ke semua soalan yang cikgu tunjuk? Boleh faham? Boleh. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi tak apa. Tak apa. Okey. Jadi habis dekat sini, cikgu dah terang B. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan C. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan C. Ini dia soalan C. Boleh tengok dekat depan. Ni. Sekarang dah cari titik koordinat untuk image. Cari titik koordinat untuk image. Cuba buat. Dah siap, hantar dekat cikgu. Cikgu nak tengok dapat buat tak? Siapa cikgu nak ambil gambar? Okey, cikgu bagi masa kamu untuk ambil gambar. Ambil gambar, jadikan rujukan, jadikan contoh. Okey. Okey, boleh buat soalan C. Yang penting buat. Ada orang nak pandai tapi tak nak buat. Ada orang nak berjaya tapi tak nak usaha. Maksudnya dia tak pergi kepada step yang pertama. Cikgu, kalau saya usaha pun bukan tentu berjaya. Maksudnya walaupun orang kata dia salah ataupun gagal itu adalah langkah untuk berjaya. Okey. Jadi kita cuba selesaikan soalan C. Hantar dekat cikgu, hantar dekat cikgu. Bagi tahu cikgu koordinat image apa? Koordinat untuk image apa? Okey. Cikgu, saya tak sangka tangkap gambar ya ke? Alamak, sorry ni Okey, cepat ambil gambar.
Okey, bagus Alisara. Bagus, pandai. Ha. Okey, pandai. Bagus. Dah ambil belum? Dah, cikgu. Okey, dah. Boleh jawab soalan yang seterusnya. Siapa yang ada masalah, yang ada soalan nak tanya cikgu, tanya je tau. Cikgu jawab. Okey, pandai. Waalaikumsalam. Cikgu ni jawapan C. Apa tu jawapan C dia? Okey, bagus Haziq. Ada masalah, bagi je tahu cikgu tahu. Baru balik je. Waalaikumsalam. Okey, koordinat bukan 2 slash. Dia tak slash tau. Dia titik koma. Buka kurungan X, lepas tu nilai Y. Itu cara tulis dia dengan betul. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. On di mana tu? Baik, okey, sama-sama. Okey, jadi cikgu akan buat soalan C. Cikgu akan buat soalan C. Install balik. Okey, jadi cikgu akan buat soalan C. Bila dia bagi titik koordinat, kamu cari Q97. Q ini adalah dia punya objek. Jadi objek dia dekat sini, koordinat dia adalah Q9,7. 9 ni adalah dia punya nilai X. Dan 7 ni adalah nilai dia punya Y. Macam mana nak cari koordinat? Ambil pembaris panjang. Pergi kepada X dulu. Sekarang X dia 9. Ambil pembaris panjang. Okey. Pergi dekat situ. Kemudian Y dia 7. Ambil pembaris panjang. Pergi dekat situ. Tempat pertembungan tu. Tempat pertembungan yang berada di sini, inilah koordinat K. Kemudian, objek ni mengalami satu proses translasi. Dekat mana proses translasi dia adalah -7, -2. Apa -7 tu? -7 adalah maklumat tentang X. Bila X dia ada negatif, maksudnya dia ke kiri. Ke kiri berapa? Dekat sini dimension 7. Kita ke kiri 7 kotak. Jadi dekat sini cikgu gerakkan 7 kotak ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis untuk X. Sekarang kita pergi pula kepada Y. Maklumat dekat Y, bila ada negatif, maksudnya dia ke bawah. Ke bawah berapa kotak? Dimension dekat situ ada 2. Jadi kita letak 2 kotak. Jadi kita nak buat apa? Kita ke bawahkan 2 kotak. 1 kotak, 2 kotak. Inilah tempat untuk image. Cara nak baca dia, ambil X dulu. Unjurkan ke X. Jadi dekat sini kita akan dapat X dia 2. Jadi koordinat untuk image dimulakan dengan K tanda seru dekat atas, buka kurungan, nilai X. Kita dapat 2, koma, nilai Y. Kita ambil kita punya koordinat, kita unjurkan kepada paksi Y, kita dapat 5. Jadi jawapan untuk image adalah 2,5. Jelas ke semua? Boleh faham? Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Tak dengar suara. Boleh ke semua? Boleh.
Okey. Syah boleh faham ke Syah? Alia Maisarah boleh faham ke? Mak mana orang ni? Ada tak ni? Boleh Okey. saja. Ada. Cikgu cari line. Okey, tak apa. Okey, habis dah untuk C. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjukkan 3 contoh. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Objek tambah translasi sama dengan image. Apa tu cikgu? Okey, kita tengok kepada kita punya soalan. Okey, jadi masa dalam periksa nanti, dia bagi macam ni. Ini adalah objek. Objek kita koordinat dia n -2, 5. Itu dia punya objek. Kemudian dia bagi maklumat pula. Maklumat dia translasi. Translasi dia dekat sini 4, 7. Jadi dia nak apa? Dia nak di manakah koordinat image. Dia nak kita bagi tahu koordinat untuk image tu apa. Jadi setiap koordinat ditulis dalam keadaan x, y. Okey, tengok dekat depan. Sekarang kita fahamkan objek tambah dengan translasi punya maklumat, kita akan dapat dia punya image. Okey, cikgu nak koordinat, cikgu akan selesaikan dia punya x. Jadi, cikgu ambil x dekat objek. X dekat objek adalah -2. Cikgu bubuh -2 dekat sini, tambah. Cikgu cari pula x dekat translasi. Kalau translasi, x dia dekat belah atas. Jadi ini x dia. 4. Jadi kita letak 4 dekat sini. Sama dengan dia punya image. -2 tambah 4 dapat berapa semua? -2 tambah 4 dapat berapa? Dapat berapa tu semua? -6. Tekan kalkulator. Afif dapat berapa Afif? -2 tambah 4. Kita dapat 2. Kita dapat 2. Boleh tekan kalkulator. Okey, selesai. Ini adalah untuk X. Itu adalah untuk X. Kemudian kita pergi pula untuk Y. Ini Y untuk objek. Ini Y untuk translasi. Tambahkan. Kita pergi kepada dia punya Y untuk objek. Kita ambil dia 5. Tambah untuk translasi Y dia 7. Jadi dekat sini 5 tambah 7. 5 tambah 7 dapat berapa semua? 12. Okey, kita dapat 12. Jadi sekarang koordinat untuk image. X kita 2, Y kita 12. Jadi inilah jawapan untuk koordinat bagi image. Siapa yang tak dapat, salin. Siapa yang dah dapat, bagus. Boleh buat soalan yang seterusnya. Cikgu akan buat pula soalan B. Dengan menggunakan konsep yang sama. A, cikgu dah selesai. Sekarang cikgu pergi kepada B. Cepat, salin, ambil gambar. Dorani dapat tak Dorani? Dapat. Dapat. Okey, jadi dekat sini cikgu pergi kepada soalan B. Masing-masing tengok pula kepada soalan B. Tadi cikgu dah jawab satu soalan. Ini cikgu jawab soalan yang kedua. Sepanjang penerangan cikgu, salin. Okey, sekarang kita dah ada maklumat tentang objek. Ini maklumat tentang objek. Dan kita ada maklumat yang kedua iaitu translasi. Ini maklumat tentang translasi. Jadi sekarang
objek pergi kepada translasi, kita akan dapat apa? Kita akan dapat image. Bila orang tanya, image tu dekat mana? Jadi kita tak boleh cakap, oh dekat situ. Dalam exam kita tak boleh mention, oh dekat sana, dekat situ. Kita tak boleh mention macam tu. Jadi dalam image, untuk bagi tahu pemeriksa apa kedudukan dia, mesti dinyatakan dalam keadaan koordinat. Buka kurungan X, Y. Jadi nak dapatkan nilai X tu macam mana? Tengok dekat depan. X. X kamu yang pertama sekali kamu cari. X untuk koordinat objek. Ini adalah X dia. 2. Cikgu letak 2. Tambah. Okey. Translasi. Translasi pula. Okey. Translasi. Untuk translasi. Translasi ada N. Untuk X dia kita dapat negatif 2. Buka kurungan. Tulis negatif 2. Sama dengan. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator. 2 tambah dalam kurungan negatif 2. Dapat berapa? Dapat berapa semua? Soalan tambah tolak je ni. 2 tambah dalam kurungan negatif 2 dapat berapa? Kosong. Ya, kita dapat kosong. Habis untuk X. Kemudian untuk Y. Untuk Y. Untuk objek Y dia kita ada 9. Kita letak 9. Tambah. Untuk translasi Y dia dekat belah bawah. Kita ada negatif 1. Letak negatif 1. Sama dengan 9 tambah dalam kurungan negatif 1 dapat berapa? 8. Ya, kita dapat 8. Cikgu tak reti lah. Tekan je kalkulator sebiji. Tekan 9, tekan tambah, tekan dalam kurungan negatif 1. Jadi dekat sini X kita kosong. Jadi kita letak kosong. Y kita 8. Jadi kita letak 8. Inilah kita punya koordinat untuk image. Inilah kita punya kedudukan untuk image. Habis soalan B. Okey, cikgu pergi pula kepada soalan C. Untuk siapa-siapa yang tak tahu cara tekan kalkulator, tak susah pun, tekan sebiji je macam tu. Okey, jadi untuk soalan C, kita nak cari image. Macam mana kita nak cari dia punya image? Okey, sekarang kamu boleh tengok. Okey, untuk X. Untuk koordinat X dia belah kiri. Dia ada 3 dekat situ. Jadi kita letak 3 tambah. Untuk translasi, X dia duduk belah atas. Jadi sekarang negatif 5. Kamu tekan je sama dengan 3 tambah. Tekan dalam kalkulator sebiji macam cikgu tulis. 3 tambah dalam kurungan negatif 5. Dapat berapa? Negatif 2. Ya, kita dapat negatif 2. Pandai. Okey, kemudian untuk Y. Nak selesaikan Y, koordinat Y dekat sini. Jadi dia tulis 5. Ambil nombor 5. Tambah. Untuk translasi maklumat untuk Y dekat belah bawah. Jadi kita ada 4. Jadi sekarang kita buat apa? 5 tambah 4 dapat berapa? 9. Ya, kita dapat 9. Jadi koordinat untuk image. X dulu, koma, baru Y. X kita berapa? X kita negatif 2. Masukkan negatif 2, koma. Y kita berapa? Y kita 9. Jadi inilah. Cuba selesaikan 2 soalan lagi. Ingat formula dia. Objek, tambah translasi, kita akan dapat image. Inilah dia punya formula. Okey, daripada soalan B dan soalan C, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan D. Dan cuba buat soalan E. Cuba buat tau, cuba buat. Kalau tak tahu, tanya cikgu, jangan diam. Okey, cuba buat soalan D dan E. Okey. Cuba selesaikan.
Dah siap, ambil gambar, hantar dekat cikgu. Okey, bagus. Jadi anda hantar. Bagus, pandai. Okey, cuba buat Okey, bagus. Ada yang dah tanya cikgu. Okey, bagus. Good job, Fortia. Pandai. Okey, good job, Alisara. Pandai. Okey, bagus, Kai. Bagus, Haziq. Pandai. Ingat ni apa yang kita belajar ni takut masuk exam. Okey, pandai. Okey, pandai. Senang je kan? Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Jangan risau, jangan risau. Cikgu ajar, cikgu ajar. Okey, habis dah masa. Cikgu akan pergi kepada soalan D dengan soalan E. Ingat formula dia. Ingat formula dia. Objek tambah translasi. Baru kita dapat image. Untuk soalan D, ada hantar lagi. Okey, teruskan hantar. Okey, tak apa, sangat sikit. Okey, jadi kita pergi kepada soalan D. Untuk image dengan objek ni dia dalam keadaan koordinat. Koordinat kamu kena faham tu. Manakala translasi ni dia dalam X duduk atas, Y duduk belah bawah. Jadi pastikan kamu tambah nilai yang betul. Contoh, sekarang N untuk objek adalah -1,1. Ini adalah dia punya X. Ini adalah dia punya Y. Manakala translasi, cikgu buat translasi. -9, -4. Ini maklumat X. Ini maklumat Y. Jadi selesaikan satu-satu. Kita buat X dulu. Okey, cari nilai X. Objek untuk X -1. Letakkan -1. Ingat kita punya formula tambah. Tambah X kita -9. Cikgu, saya tak faham lah. Nak selesaikan negatif positif ni. Tak apa. Tak payah faham. Ambil kalkulator, tekan -9, -1 tambah -9. Tekan sebiji. Kamu akan dapat jawapan -10. Okey, Y dia pula. Okey, Y dekat sini. Habis untuk X, kita buat Y pula. Okey, Y untuk koordinat bagi objek adalah 1. Tambah untuk Y koordinat translasi -4. Jadi cikgu, saya tak tahu cikgu positif negatif jadi apa. 1, tekan je 1 tambah dalam kurungan -4 dalam kalkulator. Kamu akan dapat -3. Jadi untuk image, kalau dia punya objek disebut N, image kita N ada tanda seru dekat atas, sama dengan kita buat koordinat X dulu, -10, koordinat Y iaitu -3. Jadi inilah jawapan untuk soalan D. Habis. Okey, cikgu pergi pula kepada soalan E.
objek. Objek kita adalah N dalam kurungan -0, -2. Jadi translasi translasi 6 -3. Okey, kedudukan image. Tengok X dahulu. Bila cikgu cakap tengok X, untuk objek ini X dia, untuk translasi ini X dia. Jadi apa yang kita buat? 0 tambah 6. 0 tambah 6 dapat 6. Okey, habis. Kemudian kita buat pula dia punya Y. Y untuk objek kita ada -2. Letak -2. Tambah. Untuk translasi Y dia -3. Kita kalau ada negatif, kita buka kurungan -3. Tutup kurungan sama dengan cikgu, saya tak tahu banyak sangat positif, banyak sangat negatif. Tekan sebiji macam cikgu tulis dalam kalkulator. -2 tambah dalam kurungan -3 tutup kurungan. Jadi dekat situ kamu akan dapat -5. Koordinat untuk image adalah kita tengok X dahulu. X kita 6. 6, Y kita -5. Inilah dia punya jawapan. Jelas ke soalan D dengan E? Boleh faham semua? Jelas. Okey. Okey, habis. Kita pergi pula kepada soalan nombor 7. Cikgu ada satu je contoh. Cikgu ada satu je contoh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Soalan tadi dia suruh kita cari image. Ni image. Soalan yang sekarang dia dah bagi image. Mana cikgu tahu image ni? Dia ada letak tanda seru dekat atas. Maksudnya ini adalah image. Image kita 1,6. Translasi kita dalam kurungan 47. Okey, apa yang dia nak? Dia nak kedudukan bagi objek, iaitu koordinat untuk X apa dan koordinat untuk Y apa. Okey, ingat formula yang cikgu bagi. Ingat, formula yang cikgu bagi adalah objek tambah translasi. Translasi sama dengan dia punya image. Jadi sekarang boleh tengok di hadapan, cikgu akan selesaikan satu-satu. Okey, kita buat dahulu dia punya X. Objek untuk X. Apa? X. Kita letak X. Tambah translasi untuk X apa? Translasi untuk X berada di atas. Jadi ada 4. Kita buat X tambah dengan 4. Sama dengan image ni image. Image untuk X. Apa X dia? 1. Jadi sekarang kita buat 1. Sekarang kita selesaikan X sama dengan 1. Kita nak dapatkan X, jadi kita pindahkan 4. 4 ni positif. Positif pindah ke sebelah, dia jadi apa semua? Negatif 4. Jadi kita selesaikan dia punya X. 1 tolak dengan 4. 1 tolak dengan 4. Tekan je kalkulator, kamu akan dapat -3. Itu cara nak guna dia punya kedudukan objek. Macam mana nak cari X dia? Okey, nak cari Y dia pula. Kita dah jumpa X, kita pergi kepada Y. Okey, objek dia kita tak tahu. Kita gantikan dengan Y. Tambah. Tengok dekat sini, maklumat translasi. Mana translasi untuk Y? Dekat belah bawah ni. Jadi ada 7. Jadi kita buat Y tambah 7 sama dengan, kita tengok pula image.
Image untuk Y kita ada 6. Jadi kita letak sama dengan 6. Sekarang kita nak Y. Bila kita nak Y, kita pindahkan 7 ke sebelah. Jadi 6 positif 7 pindah ke sebelah, dia jadi negatif 7. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 6 tolak dengan 7, kamu akan dapat negatif 1. Jadi kedudukan objek. Kedudukan objek. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Kedudukan objek yang kita dah jumpa untuk X dengan Y dekat sini adalah kita salin X dahulu. X kita negatif 3, Y kita negatif 1. Inilah kedudukan objek untuk N. Sebab tu cikgu ajar kamu formula dekat atas ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi berdasarkan soalan yang cikgu tunjuk dekat depan, cuba selesaikan soalan A. Dia ada satu je soalan. Okey, cuba selesaikan soalan A. Ini adalah maklumat untuk image. Ini adalah maklumat untuk translasi. Apa yang kamu kena buat sekarang? Cari kedudukan objek dalam bentuk koordinat X, Y. Cuba selesaikan. Rujuk contoh yang cikgu dah bagi dekat sebelah. Cikgu minta izin sekejap. Boleh ke? Boleh ke buat A tu? Boleh. Okey, buat A. Okey. Cikgu nak minta izin sekejap. Cikgu nak pergi minum air. Sekejap. Okey, sorry. Dah siap hantar dekat cikgu Okey, bagus. Pandai. Okey, bagus Hafiz. Good job. Nanti kena ingatlah. Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk graf. Dia bentuk graf. Tengok macam mana cikgu buat tu. Okey, bagus. Pandai. Okey. Okey, bagus Hanif. Tak ada bateri. Tak apa sangat pun. Okey, bagus Portia. Good job. Bagus Aziz. Okey, pandai. Dapat buat. Okey, habis dah soalan A. Habis dah masa yang diberikan.
Okey, ini adalah soalan penutup untuk translasi. Lepas ni cikgu nak pergi bahagian lain. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan A. Dekat sini dia ada bagi image dan -1,0. Lepas tu dia bagi maklumat tentang translasi iaitu -5, 11. Okey, kita nak cari koordinat untuk objek X, Y. Kita tengok untuk image. Ini adalah image. Tengok formula. Okey, kita selesaikan dulu X. X adalah X kita tak tahu. Bila tak tahu, gantikan dengan huruf. Jadi alang-alang kita tengah mencari koordinat X, huruf yang kita pilihlah huruf X. X tambah translasi untuk X. Dia berada di atas -5. Letakkan, kalau ada negatif, ingat semua bila ada negatif kita nak masukkan dalam formula mesti letak kurungan -5 sama dengan dia punya image. Ini adalah X kita. X kita adalah -1 sama dengan -1. Jadi X sama dengan -1. Pindahkan 5. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Dekat sini kita akan dapat -1 tambah 4. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 3. Habis untuk X. Untuk Y. Okey. Objek dia, koordinat Y. Kita letak Y. Tambah apa? Tambah dia punya translasi. Jadi translasi dia dekat sini, Y dia berada di bawah. Jadi kita letak tambah 11. Sama dengan, okey, kita tengok image. Image dia adalah kosong. Jadi kita letak kosong. Nak buat apa? Pindahkan 11 pergi ke sebelah. 11 tu positif, dia jadi -11. Jadi -11 dan kosong kita akan dapat -11 sahaja. Jadi kita dapat dah kedudukan untuk objek bagi soalan A iaitu N adalah sama dengan X. X dia 3, Y dia -11. Jadi inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Cikgu. Ya, kenapa tu? Dia lain sikit je. Dia maksudnya cara kan kalau kita tengok cara nak cari image kan lain. Dia sama je. Dia pakai formula yang sama je. Ni formula dia. Yang ini sekarang, soalan yang sekarang ni, yang kat depan cikgu tengah tunjuk ni, cikgu nak cari objek. Tengok ni. Objek. Soalan tadi, yang ini kita nak cari image. Jadi kita tetap pakai cara yang sama. Kita tetap pakai formula yang sama. Ini formula dia. Jadi yang berubah dia apa? Tak ada yang berubahnya. Cumanya kamu kena pandai masukkan dalam formula. Yang ni cikgu masukkan dalam formula. Ini pun cikgu masukkan dalam formula. Jelas ke Wafiuddin? Jelas. Jadi kena tahulah. Positif jadi negatif. Negatif jadi positif dekat situ. Okey. Bukan positif 5 ke cikgu? Mana positif 5? Positif 5 dia negatif. Ni negatif. Ni translasi dia negatif 5. Dia ada negatif dekat sini. Jadi bila negatif, kita bawa pindah ke sebelah. Cikgu tersilap kat situ. Terima kasih bagi tahu cikgu. Negatif 5 pindah ke sebelah dia jadi positif 5. Sorry, terima kasih betulkan cikgu. Negatif 1 tambah 5 kita dapat 4. Terima kasih. Jadi dekat sini kita dapat jawapan dia 4. Siapa betulkan cikgu ni? Bagusnya. Sekejap cikgu tengok. Okey.
Pandai. Alamak. Okey, pandai. Baguslah. Bagus. Mana namanya? Wafiuddin ke tu? Okey, jadi habis dah. Arif. Bagus Arif. Tunjuk. Okey, bagus. Terima kasih semua. Jadi habis dah untuk translasi. Jadi apa yang kamu kena faham ni? Translasi nak tak nak kamu kena ada maklumat tentang ni. Habis dah Okey. Semua ada soalan tak nak tanya cikgu pasal translasi? Saya nak tanya tu. Ya Wafi. Maksudnya kalau contoh kalau tu negatif, dia pindah tu yang macam kita belajar itu lain tu. Ya Pindah betul. Masa kita belajar hari tu betul. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Dia jadi apabila pindah tempat ke? Betul. Apa yang kita pindahkan tu? Bukan kalau contoh kalau soalan dia dua-dua dia punya XY negatif. Negatif. Jadi Maksudnya negatif X ke? Negatif X negatif Y ke jawapan dia? dia kalau dekat kat formula ni X tambah contoh soalan X Okey. Tambah. X tambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Itu. sama dengan Negatif 3. negatif 3. Dia akan kita tak akan jadi tambah ya. Tambah tu akan jadi Ya. Dia macam ni, dia ada formula. Kurungan maksudnya darab. Kurungan maksudnya darab. Ada yang confuse kenapa cikgu boleh terus pindah? Okey, yang ni cikgu ajar yang ni cikgu belajar, cikgu langkah step ni. Kalau simbol dia sama, dia dapat positif. Kalau simbol dia sama, dia dapat positif. Sekarang ni positif jumpa simbol yang lain, dia akan dapat negatif. Sama juga negatif jumpa positif, dia akan dapat negatif. Okey, ini adalah apabila dia sama, simbol yang sama. Ini adalah apabila simbol dia lain. Jadi sekarang kurungan tu darab tau. Kurungan bermaksud darab. Jadi cikgu ada cikgu minta maaf lah sebab cikgu langkah itu tadi. Okey, ada cikgu. Okey, Cik Wafi tanya, nak pindahkan positif ke negatif? Dia bukan macam tu. Dia adalah positif ni kena darab dulu dengan negatif. Buka kurungan tu dulu. Jadi kalau kita tengok positif darab, kurungan tu darab. Ni negatif, ini negatif. Jadi hasil dia negatif. Jadi kita akan dapat X negatif 7 sama dengan negatif 3. Okey, jadi baru kita pindah. 7 ni negatif. Negatif bila dipindahkan ke sebelah, dia akan jadi positif 7. Jadi X sama dengan positif 4. Menjawab ke Wafi? boleh. Okey. Jadi semua orang nak tak nak memang kena faham algebra tu tau. Algebra yang kamu pening-pening tu ada pada semua bab daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 sebenarnya. Jadi nak tak nak kena faham algebra tu. Nanti cikgu akan buat lah untuk kelas cikgu nak buat, cikgu akan bagi soalan. Cikgu nak bagi semua orang study algebra. Semua orang study dapatkan nilai X berapa, dapatkan nilai Y berapa. Cikgu nak semua orang study betul-betul sebab benda tu banyak sangat. Memang siapa lemah algebra, dia lemah matematik. Memang macam tu. Siapa power algebra, dia power matematik. Okey, habis. Okey, terima kasih kerana bertanya. Baguslah. Bagus. Kalau tak cikgu tak buka je tadi. Okey. Macam ni kan Wafi tanya ni kan tadi. Okey, habis dekat depan. Okey, sekarang kita masuk kepada pantulan. Pantulan ni kenapa cikgu tak tekan sangat? Pantulan ni adalah yang paling senang. Pantulan yang paling senang. Kenapa cikgu cakap dia senang? Kalau translasi dia perlu kepada X, Y. Okey, kalau pantulan ni, dia ibarat apa? Dia ibarat cermin. Cermin. Jadi,
Cuba kamu bayangkan kamu pandang cermin. Bila kamu pandang cermin, adakah dalam gambar dalam cermin tu kamu nampak belakang kamu? Kamu tengah pandang ke depan. Adakah kamu punya gambar dalam cermin menghadap ke hadapan sana, menghadap ke belakang? Maksud cikgu, bila kita pandang cermin, kita akan nampak muka kita balik. Jadi, cermin dekat sini adalah benda yang paling mudah untuk kita faham tentang pantulan. Kalau objek cikgu segitiga, ada satu cermin, dekat sini kita panggil paksi pantulan. Paksi pantulan. Paksi pantulan tu apa? Itulah cermin kita. Jadi jawapan kita, ini adalah kita punya objek. Macam mana image kita? Kalau kita cakap dia cermin, dia tak akan jadi macam ni. Dia tak akan jadi macam ni. Kita pandang macam ni. Tiba-tiba dalam cermin dia pandang macam ni. Pelik cermin kamu. Jadi kalau cermin, dia mesti pandang balik ke depan. Ini adalah image kita. Itu adalah cara kita nak faham pantulan. Cara kita nak faham pantulan. Ini perkara yang pertama. Dia ada dua. Perkara yang kedua yang kamu kena faham sebelum kita masuk kepada kita punya soalan, kita punya latihan. Jarak. Jarak objek ke paksi pantulan. Paksi pantulan mesti sama dengan jarak image ke paksi pantulan. Paksi pantulan. Ni formula. Ni formula. Macam mana tu? Okey, tengok. Kalau cikgu punya objek dekat sini, cikgu buat segitiga. Okey, cikgu buat segitiga. Cikgu buat satu bentuk segitiga. Okey, ni adalah bentuk cikgu. Ini adalah objek cikgu. Okey. Objek cikgu dia mengalami satu pantulan. Jadi kita kena cek mana paksi kita. Ini adalah paksi pantulan. Ini adalah dia punya paksi pantulan. Paksi pantulan. Okey, ini A, ini B, ini C. Okey, kita nak dapatkan image bagi B. B pergi kepada paksi pantulan 1, 2. Maksudnya jarak B punya image mesti bergerak 1, 2 juga. Jadi dekat sini adalah 2, maksudnya sini pun 2. Jadi inilah kedudukan image bagi B. Tak faham juga? Tengok kepada C. C nak pergi kepada daripada objek ni, objek pergi kepada paksi ni yang tegak ni, paksi 1, 2. Dia langkah 2 kotak. Jadi daripada nak dapatkan kedudukan image daripada paksi mesti langkah 2 kotak juga. 1, 2. Inilah kedudukan dia punya C. Untuk A, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. Maksudnya jarak daripada objek A pergi kepada paksi ada 4. Sekarang nak dapatkan kedudukan dia punya image, mesti ada 4 juga pergerakan. 1, 2, 3, 4. Ini adalah kedudukan untuk image bagi A. Lepas dah dapat, baru kita boleh sambung semuanya. Ini adalah objek dan ini adalah image. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk dekat depan, boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, ingat, pantulan hanya berlaku kalau ada cermin. Kalau tak ada cermin, kamu takkan dapat nak buat dia punya pantulan. Jadi pastikan sebelum kamu nak buat pantulan, kamu kena tahu kedudukan paksi pantulan. Kena tahu kedudukan paksi pantulan. Okey, jadi kita buka worksheet. Okey, ini worksheet cikgu bagi minggu lepas lagi dah. Ni worksheet cikgu dah bagi minggu lepas. Ni dah minggu ketiga dah kita pakai worksheet ni. Okey, jadi kita dah muka surat
yang kedua dah sekarang. Jadi masing-masing boleh tengok. Pergi kepada soalan nombor 1. Kita nak faham adakah ni pantulan ataupun dia bukan pantulan. Okey, rasa-rasa dia pantulan tak semua? Dia pantulan tak A tu? Pantulan. Dia yang cakap dia pantulan lagi. A dikira sebagai bukan pantulan. Dia dikira sebagai bukan pantulan. Pantulan dia mesti, kalau A cikgu macam ni, maksudnya pantul cikgu mesti macam ni. Dia berhadapan. Dia ke depan. Dia tak boleh sama bentuk. Dia tak boleh jadi macam ni. Ini. Dia tak boleh jadi macam ni. Dia mesti berhadapan. Dia mesti macam ni. Ini kalau dekat sini barulah itu ini objek, ini image. Jadi dekat sini bila image dia tak macam tu, maksudnya dia bukan pantulan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, kita tengok kepada soalan B pula. Kalau A tu kita dah detect dah dia sebagai pantulan, bukan pantulan. Okey, B tu dikira pantulan ke tidak? Pantulan. Ya, pandai. Dia dikira sebagai dia adalah pantulan. Okey, habis. Okey, jadi kita akan pergi. Ingat, mana yang cikgu tunjuk ni? Ini nota nombor 1. Dia mesti duduk depan-depan. Kalau kamu punya muka, ni muka kamu, ni hidung kamu, ni kamu punya telinga, kamu ngadap, kamu punya cermin. Jadi ini adalah objek kamu, ini adalah objek kamu. Okey, jadi bila kita nak menghadap kita punya cermin, kita akan nampak, ni tahu. Ni adalah objek kita. Kita pandang cermin kita. Kita punya pandangan. Kita punya orang kata apa, lukisan. Dia takkan pandang macam ni. Siapa yang cakap macam ni, ini adalah dikira sebagai bukan pantulan. Itu cara dia nak bagi mudah faham. Pantulan ni bila? Pantulan ni adalah apabila cikgu padam yang dekat atas ni sikit. Cikgu padam. Pantulan adalah apabila kamu punya objek duduk depan-depan. Kamu punya objek duduk depan-depan. Cikgu nak tengok. Alamak, tak dapat dah pula. Cikgu kena lukis. Okey, maksudnya dekat sini kamu kena pandang. Kamu punya dah jadi muka lain dah. Okey. Jadi perempuan pula. Ya, dah jadi lain sikit mancung sikit. Tak apalah. Cikgu nak kamu nampak yang dia adalah dalam keadaan pantulan apabila dia berhadapan. Apabila dia berhadapan, barulah kita boleh cakap dia sebagai pantulan. Boleh faham ke semua? Boleh. Bagus. Okey, habis penjelasan cikgu dekat situ. Okey, jadi inilah kenapa penjelasan hujah cikgu kenapa A dikira sebagai bukan pantulan. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Cikgu harap kamu dah print tau. Memang kena print tau. Memang kena print. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjukkan macam mana nak selesaikan. Macam mana nak cari dia punya image. Okey, tengok kat depan. Okey. Sekarang ni yang kamu kena faham mana yang ni. Yang nota cikgu bagi ni, yang cikgu buat warna merah ni, jarak objek pergi kepada image, jarak objek pergi kepada paksi, jarak objek, tu. Tengok kat depan, cikgu akan buat. Okey, sekarang cikgu buat dulu ini yang warna hitam, warna merah ni. Warna merah ni cikgu bagi nama lah. Cikgu bagi nama dia X. Jadi X ni
Mana paksi dia? Ini adalah paksi dia. P pergi kepada Q. Ini adalah dia punya paksi pantulan. Paksi pantulan. Okey, tengok betul-betul. X nak pergi kepada paksi pantulan. Ni objek tau. Ini adalah objek. Okey, X. Bila kita nak bawa dia pergi kepada paksi pantulan, dia langkah 2 kotak. 1 kotak, 2 kotak. Maksudnya, bila kita nak dapat dia punya image, kita kena langkah pula 2 kotak. 1 kotak, 2 kotak. Jadi inilah dia punya image untuk X. Tu cara dia. Okey, cikgu bagi nama yang ini pula Y. Yang warna hijau. Y ni bila dia nak pergi, kita nak dapatkan dia punya paksi pantulan. Okey, Y objek pergi kepada paksi, 1 kotak dia langkah. Jadi image dia macam mana? Image dia pun kita langkah 1 kotak. Tu maksud cikgu. Itulah maksud cikgu. Ini Y dia. Okey, akhir sekali cikgu tunjuk Z. Z ni dia langkah 1 kotak. Jadi bila kita nak dapatkan dia punya paksi, kita langkah juga 1 kotak Z. Image. Sama juga yang lain pun. Ingat perubahan tu adalah pada yang petak. Okey, jadi dekat sini 1 kotak. Jadi dia dapat 1 kotak juga dekat sini. Jadi kita dapat bentuk dia macam ni. Ini adalah kita punya image A. Jelas ke? Boleh faham ke macam mana cikgu buat tu? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Ni cikgu pekatkan Ni cikgu pekatkan. Okey. Jadi berdasarkan penerangan cikgu tadi, cikgu nak kamu semua buat yang ni je. Buat yang ni je. Yang C tu tak payah. C tu kita jadikan dia sebagai homework. Okey, kejap Okey. Jadi cuba selesaikan soalan berikutnya. Ini adalah soalan A. Sekarang cikgu nak kamu semua cuba buat soalan B. Ini adalah dia punya objek. Cari macam mana image dia. Dah siap dah. Bagus. Okey, bagus. Pandai. Ada yang dah hantar. Bagus, Haji. Terbaik. Lepas ni cikgu nak ajar cara cari paksi pula. Yang ni cikgu tengah ajar kamu apa ni? Cikgu tengah ajar kamu cara mencari kedudukan image. Ni cikgu tengah ajar kamu cari kedudukan image. Sama-sama. Okey, buat Cikgu ada je dekat sini. Siapa yang ada soalan nak tanya cikgu, tanya je.
Okey, jadi habis dah. Okey, baik. Habis dah masa yang cikgu berikan. Okey, yang cikgu rasa ramai yang tak print lagi ni. Nanti minggu depan print tau. Okey, sebab minggu depan nak buat rotation. Banyak ke nak kena print? Nanti cikgu tunjuk sebelum habis kelas. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan di hadapan. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Alamak, tengah tengok ke? Nak dengar suara? Ada orang tak? Ya. Okey, jadi kita pergi kepada bucu A. Bucu A ini adalah objek pergi kepada paksi pantulan. Okey, ini adalah A kita. Dia bergerak satu kotak. Jadi nak dapatkan, ini A, objek A. Nak dapatkan image A, bila dia bergerak satu je kotak, maksudnya image dia pun bergerak satu kotak. Jadi ini adalah dia punya image bagi A. Okey, B. Sama juga konsep dia dengan A. Dia bergerak satu kotak kepada paksi tu. Jadi daripada paksi, kena kira juga satu kotak. Satu kotak. Jadi inilah kedudukan B untuk image bagi B. Okey, akhir sekali C. C dekat sini dia bergerak 3 kotak. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Objek pergi kepada image adalah 3 kotak. Jadi kita kena buat 3 kotak juga untuk dapatkan dia punya image. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Jadi inilah image untuk C. Bila kita dah dapat semua bucu, barulah kita sambungkan A pergi kepada B, A pergi kepada C, B pergi kepada C. Ini adalah kita punya image. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, yang lain? Selain yang lain boleh faham ke untuk soalan B? Boleh. Okey. Boleh. Boleh. Okey, habis dah Okey. Jadi lepas ni, okey, sekarang ni cikgu nak ajar kamu cara mendapatkan paksi pantulan. Tengok dekat depan. Tadi cikgu ajar kamu cara nak cari kedudukan bagi image. Kemudian cikgu nak ajar kamu sekarang ni cara mencari kedudukan paksi pantulan. Maksudnya kedudukan kita punya cermin. Okey. Jadi cikgu akan buat soalan sendiri. Kita punya cermin ni. Okey. Jadi contoh. Masing-masing boleh tengok. A untuk objek. Lepas tu A untuk image. Cara mencari kedudukan paksi pantulan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Step yang pertama. Step pertama, kira jarak daripada objek pergi kepada image. Sebagai contoh, A nak pergi kepada ni objek, objek pergi kepada dia punya image adalah bersamaan dengan 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Kita dapat 6 kotak. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak yang kita dapat tadi, kita kena bahagi 2. Sebagai contoh, 6 bahagi 2, kita dapat 3. Apa tu? 3 kotak daripada objek, kita akan dapat 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Okey, untuk image, pergi kepada paksi, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Maksudnya, paksi pantulan objek dengan image berada di sini. Boleh faham ke semua yang cikgu tunjuk dekat situ? Nampak ke jelas? Jelas. 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 Okey, bagus. Okey, cikgu tunjuk pula contoh. Cikgu bagi bentuk. Cikgu bagi bentuk. Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu bagi bentuk pula. Okey. Lama tak tepat lah.
Cikgu buat sendirilah. Okey, ni kejap semua. Okey. Check image. Okey, ini A, ini A. Okey. Sekarang masing-masing boleh tengok. Yang pertama dekat sini kita tengok. Ini bucu A, bucu B, bucu C. Bucu A, bucu B, bucu C. Cari dia punya paksi pantulan. Yang pertama kita cari jarak. Ikutlah. Cikgu ambil A pergi kepada A. Cikgu akan dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kotak. Step yang seterusnya. 12 bahagi 2, kita dapat 6 kotak. Maksudnya kita cari kedudukan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia jatuh dekat sini. Kamu kira satu bahagian pun tak apa dah. Okey, kemudian. Dekat sini cikgu akan pergi kepada C pula. Ni C ni cikgu tersilap tulis. Ni C, ini B. Okey, jadi cikgu pergi pula kepada C. Ni A pergi kepada A, C pergi kepada C. Cikgu kira kotak dia. 1, 2, 3, 4. Jadi C pergi kepada C ada 4 kotak. Jadi kita buat apa? 4 bahagi dengan 2, kita dapat 2 kotak. Jadi maksudnya kita kira 2 kotak. 1, 2. Inilah tempat pertembungan dia. Jadi apa yang kita buat bila kita dah dapat tempat pertembungan, kita gariskan. Inilah kita punya paksi pantulan. Inilah kita punya paksi pantulan. Jelas ke semua? Boleh faham ke macam mana cikgu keluarkan paksi pantulan tu? Jelas. Okey semua? Okey. Okey, jadi berdasarkan apa yang cikgu dah tunjuk, apa yang cikgu dah terangkan, masing-masing boleh tengok di hadapan. Daripada soalan A dengan soalan B, cikgu nak kamu cari dia punya kedudukan paksi pantulan. Okey, cuba selesaikan soalan A dan soalan B, cari dia punya paksi pantulan. Okey, cuba buat. Rujuk contoh yang cikgu dah tunjuk kat atas tu. Sebab tu kena print tau. Kena print. Cikgu yakin lah. Kalau kamu tak print memang susah. Sebab kamu tak nampak kotak tu. Okey. Cuba buat A dengan B. Cikgu bagi 3 minit. Cikgu bagi 3 minit tau. Cuba buat. Cari dia punya paksi.
Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus Aziz. Pandai. Okey, jadi masa menjawab sudah pun habis. Kamu kena print tau. Kena print. Tak print susah. Nanti minggu depan next kelas pastikan print. Tak payah print semua. Minggu depan tak payah print semua. Nanti cikgu bagi tahu kan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan A. Cikgu akan tunjuk kepada soalan A. 1, 2 kotak. 2 bahagi 2. Jadi dekat sini kita ambil yang tengah-tengah. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak. Jadi 6 bahagi 2 kita dapat 3. Kira 3. Kira 3. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Ini tempat dia tengah-tengah. Jadi tempat yang cikgu pangkahkan dua-dua tu. Tempat yang cikgu pangkahkan dua-dua tu, ambil satu garis lurus dan sambungkan daripada atas pergi kepada bawah. Okey, itu untuk A. Jadi cikgu harap jelas. Okey, untuk B pula kamu kena faham. Faham apa? Paksi pantulan bukan semata-mata di dalam keadaan tegak. Bukan dalam keadaan baring semata-mata. Dia boleh juga dalam keadaan sengit. Sebagai contoh pada B. Jadi sekarang cikgu ambil bucu. Ambil bucu ni dengan ni. 1 kotak, 2 kotak. Oh, dia bertembung dekat sini. Sama juga ni pergi kepada sini. 1 kotak, 2 kotak. Okey, ni tengah-tengah dia. Jadi apa yang kita buat? Kita ambil satu garis lurus, kita gariskan. Bagi garis lurus kita tu tepat. Potong dekat dua-dua ni. Jadi inilah dia punya paksi pantulan. Ini adalah dia punya paksi pantulan untuk A dan ini adalah paksi pantulan untuk B. Jelas ke? Boleh faham? Ada soalan tak nak tanya? Cikgu. Ya. Ikut kotak kan? Ya, dia ikut kotak. Ada. Kenapa Aziz? Ada nak tanya? Cikgu, Ya, Wan Naim. yang 2 tu datang daripada paksi pantulan kan? Yang kan 6 bahagi 2. Yang kedua tu datang daripada paksi pantulan ke? Tak. 6 bahagi 2. 6 ni datang daripada mana? 6 ni jarak full. Iaitu yang warna hitam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jarak full. Mana nak dapat dia punya paksi pantulan tu? Okey, jadi jarak objek pergi kepada paksi pantulan mesti sama dengan jarak imej pergi kepada paksi pantulan. Jadi macam mana cikgu nak dapatkan dua nilai yang sama? Jadi 6 ni cikgu bahagi dengan 2. Bila cikgu dapat 3, objek pergi kepada pantulan. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Ada 3 kotak dekat sini. Maksudnya daripada imej dia pula. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Dia ada 3 juga. Jadi dia kena bagi balance. Dia kena bagi, kalau kamu dah tengok dekat situ ada 4 kotak objek ke paksi, maksudnya kamu kena dapatkan 4 kotak juga daripada imej pergi kepada paksi. Menjawab ke Wan Naim? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, sama-sama. Jadi itulah cara dia. Ingat, untuk mencari paksi pantulan dia memang macam tu. Kena kira. Ada keadaan. Ada keadaan kotak tu setengah. Macam mana? Masing-masing boleh tengok. Dekat soalan B. Ni yang cikgu buat warna hijau ni. Yang cikgu buat warna hijau tu, dia setengah. Macam mana setengah tu? Okey, nampak ni cikgu buat satu garis lurus warna hijau. Okey, nampak ni? Daripada objek, ni objek objek. Pergi kepada paksi. 1 kotak setengah. 1 kotak setengah. Kalau daripada imej pergi kepada paksi, sebab tu cikgu buat objek ke paksi dan imej ke paksi.
Jadi cikgu kira daripada sini juga. 1 kotak setengah. 1 kotak setengah. Dia kena sama. Menjawab kawan Naim, boleh faham? Boleh. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, jadi itulah tu cara nak cari paksi pantulan dia. Okey, jadi cikgu ada masa lagi untuk kukuhkan kamu punya paksi pantulan. Okey, kedudukan paksi pantulan, kedudukan paksi pantulan. Kita nak jawab soalan 6 dengan soalan 7. Lepas tu habis dah kelas kita. Okey, kedudukan paksi pantulan masing-masing salin nota ni. Salin nota kemas-kemas. Mencari paksi pantulan. Ataupun cikgu padam. Ni salin tau, ni dah nota yang terakhir dah. Ni nota yang terakhir dah. Garis lurus untuk paksi pantulan. Kenapa cikgu cakap tentang garis lurus? Sebab kita nak masukkan dia ke dalam graf. Jadi bila kita nak masukkan dia ke dalam graf, kamu kena faham apa yang cikgu tunjuk ni. Maksudnya tadi kita belajar ni tak masuk lagi pada graf. Tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Yang ini tak masuk lagi dalam graf. Jadi sekarang cikgu nak masukkan dalam graf. Okey, cikgu buat satu garis lurus dan cikgu buat satu garis sengit. Jadi masing-masing boleh tengok. Ini adalah yang tegak ni cikgu namakan paksi Y. Yang sengit ni, yang baring ni cikgu namakan dia paksi X. Tengah-tengah ni kosong. Okey, sekejap bagi masa cikgu tulis skala Setiap selang 2 kotak cikgu tambah 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. 1, 2, 3. Okey, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, sekarang ni kita nak cari apa ni? Garis lurus. Okey, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Kadang-kadang soalan hanya cakap apa? Soalan hanya bagi tahu, pantulan pada garis Y sama dengan 1. Pantulan pada garis X sama dengan 3. Yang ini apa? Ini adalah kedudukan paksi pantulan. Kedudukan kamu punya cermin. Ini cikgu nak ajar kamu ni. Sebab kalau kamu tak jumpa kedudukan cermin yang betul, maksudnya jawapan kamu salah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Keadaan pertama yang cikgu nak ajar kamu adalah apabila dalam keadaan tegak. Dalam keadaan tegak. Okey, cikgu buat ada 2 dalam keadaan tegak dekat sini. Yang ni 1. Yang ini 1. Okey, jadi tengok. Yang tegak ni, dia kena dekat paksi X. Ni paksi X. Dia kena dekat paksi X. Jadi, dia adalah sama dengan X sama dengan apa? Lepas tu kamu cari. Dah tengok kepada paksi apa? Paksi apa? Kita dah cek paksi X. Jadi X sama dengan apa? Lepas tu kita tengok jatuh pada nombor berapa. Ataupun koordinat. Okey. Jadi dia jatuh dekat nombor 3. Jadi garis lurus yang warna biru ni nama dia X sama dengan 3. Jelas? Boleh faham ke semua? Nampak ke? Boleh faham? Alamak, boleh faham ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Jadi kita pergi pula garis lurus yang kedua ni. Okey, ni X sama dengan apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Negatif 4. Ya, X sama dengan negatif 4. Pandai. Jadi itulah nama garis lurus tu. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam keadaan baring. Baring cikgu buat warna hijau. Baring cikgu buat
warna hijau. Okey. Tengok. Step dia dua ni je. Step dia dua ni je. Contoh yang warna hijau yang belah atas. Dia jatuh dekat paksi mana? Paksi ni yang ni Ni paksi Y. Jadi dia jadi Y sama dengan berapa? Itu dah selesai. Kemudian nombor berapa? Dia jatuh dekat nombor 2. Jadi dekat sini nama dia Y sama dengan 2. Sama juga dengan belah bawah. Dia jatuh dekat paksi Y. Jadi nama dia Y juga. Y sama dengan berapa? Y sama dengan -1. Itu cara dia. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. baik. Okey. Jadi itu ya, nak tanya? Siapa nak tanya? Okay, tak ada Okey, last. Dalam keadaan melintang ataupun kita dalam keadaan sengit lah. Kita cakap dia dalam keadaan sengit. Sengit ni dia jadi sengit ni cikgu sempat ajar yang pertama ni je. Okey. Cara nak baca kalau dia dalam keadaan sengit. Masing-masing boleh tengok betul-betul. Okey. Sekarang ni yang warna merah. Cara dia. Cikgu nak ajar kamu cara. Itu yang penting. Daripada cikgu bagi jawapan kamu tak tahu cara macam mana. Cara dia adalah baca koordinat. Baca koordinat. Sebagai contoh, kita pergi kepada koordinat yang pertama. 1, 1. Koordinat yang kedua. X kita 2, Y kita 2. Koordinat yang ketiga. X kita 3, Y kita 3. Jadi nilai X dengan Y dia sama. X dengan Y dia sama. X dengan Y dia sama. Bila nilai X dengan Y dia sama, maksudnya yang warna merah ni adalah cara kita tulis dia punya paksi Y sama dengan X. Ataupun X sama dengan Y. Dua-dua betul. Jadi jangan risau. Kalau dia sengit, dia ada dua-dua. X sama dengan Y ataupun Y sama dengan X. Kita tengok dia punya koordinat. Kalau koordinat dia sama, kita buat macam tu. Boleh faham ke? Boleh jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini, kita ada beberapa minit lagi. Yang ini cikgu akan jawab pada minggu hadapan. Cikgu akan jadikan sebagai homework. Sebab cikgu tahu ada yang tak print lagi. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan 6. Soalan 6. Masing-masing boleh tengok kepada soalan 6. Cikgu akan jawab soalan A. Kamu akan jawab soalan B, C, D, E. Cikgu ulang lagi sekali. Cikgu akan jawab soalan A. Ini soalan terakhir dah. Sebab minggu depan kita nak pergi kepada pantulan. Okey, cikgu akan jawab soalan A. Kamu akan jawab soalan A, B, C, D, E. Soalan yang terakhir. Dan habis dah kelas kita. Okey, jadi masing-masing tengok kat depan. Cikgu akan ajar kamu. Cikgu akan tunjuk kamu cara nak jawab soalan A. Okey, A. Titik A. Mana titik A? Ini titik A. Kemudian, paksi X. Mana paksi X? Ini dia paksi X. Okey. Nak cari koordinat untuk imej daripada A pergi kepada paksi 1, 2. Ada 2 kotak. Ya, maksudnya daripada paksi nak dapatkan dia punya imej pun 2 kotak. 1, 2. Jadi dah buat 2 kotak. Ini adalah kedudukan bagi imej A. Cara baca dia punya koordinat, X dia 1, Y dia 2. Jadi dekat sini jawapan dia 1,2. Boleh faham A? Jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang dekat sini kamu bukan hanya kena cari objek.
dia punya garis pantulan ni, dia punya cermin ni lain-lain. Bila cermin dia lain-lain, image dia pun lain-lain. Sekarang cuba buat soalan B, C, D, E. Cuba buat soalan B, C, D, E. Dah siap, ambil gambar, hantar dekat cikgu. Dah, lepas tu habis dah kelas kita. Okey, lagi 2 minit. Cuba buat. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, bagus Portia. Okey, jadi A tu cikgu dah ajar. Untuk siapa-siapa yang confused, cikgu akan tunjuk B. Okey, dah siap hantar je dekat cikgu kita cek sama-sama. Okey, B pula Okey, B. Ini B kita. Ini objek kita. Pasi dia Y. Y axis tu dekat mana? Ini Y axis kita. Kemudian dia selang berapa? Dia selang 1, 2, 3, 4. Ada 4 dekat sini. Maksudnya ke sana pun 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Jadi kedudukan untuk image bagi B, X dia 4, Y dia 2. Tu cara dia. Ni nanti cikgu buat sebagai homework tau. Nanti minggu depan kita buat yang ni. Okey, kemudian C. C ni dekat sini. Cermin dia dekat mana? Cermin dia garis PQ. Mana garis PQ? Ini garis PQ kita. Jadi C ni untuk pergi kepada cermin satu kotak. Jadi dekat sini pun kena satu kotak. Inilah image bagi C. Mana koordinat dia? X dia -2, Y dia -4. -2, -4. Itu cara dia. Okey. Habis dekat situ, cikgu padam. Cikgu pergi kepada D. Okey, mana D kita? Mana D? Okey, ni D kita. Okey, yang ni cikgu ajar tadi. X sama dengan 2. Yang ada X
paksi dia kena pada X dan kena pada 2. Jadi dia jatuh dalam keadaan macam ni. Jadi sekarang bila kita nak cari image untuk D, 1, 2, 3 ada 3 kotak. Jadi 1, 2, 3 kena 3 kotak juga. Jadi inilah koordinat untuk D. Baca X dia negatif 1, Y dia negatif 3. Okey, akhir sekali. Kita tengok yang akhir sekali. Cikgu padam ini tau. Cikgu laju sikit sebab cikgu ada 1 minit lagi. Okey, last. Jangan left lagi. Okey, E ni dia dekat sini. Y sama dengan negatif 1. Ini paksi Y. Ini negatif 1 dia. Jadi garis lurus. Tempat cermin dia dekat sini. Jadi kita kira pula kotak dia. 1, 2. 1, 2. Ini adalah image bagi E. X dia 2, Y dia negatif 3. Okey, jadi sekarang sudah pun pukul 7.31. Cikgu nak nasihat kepada semua untuk putaran semua orang kena print. Semua orang kena print sebab untuk lebih faham. Semua orang kena print untuk putaran. Mula daripada muka surat yang ada tulis putaran. 13 sampailah 18. Cikgu akan selesaikan. Okey, untuk homework selebihnya cikgu akan selesaikan dia punya homework untuk putaran untuk pantulan. Selebih yang kita tak buat lagi, cikgu akan gantikan dia sebagai homework. Jadi, pastikan kamu faham ini. Ini masuk SPM ni. Okey, jadi sampai situ sahajalah semua untuk kelas kita pada petang ni. Cikgu minta maaf salah silap cikgu sepanjang penerangan ataupun kamu ada tak faham apa-apa. Bagi tahu cikgu biar cikgu boleh bantu kamu. Boleh Wan Naim? Okey, boleh Wafiuddin? Okey, siapa-siapa yang berminat nak masuk kelas malam esok boleh WhatsApp cikgu. Tapi pengisian, nota dan kelas sama sahaja. Okey, selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam.